Parti Perpaduan Nasional atau NSP. Ditanya apakah isu-isu yang menjadi keprihatinan penduduk GRC Sembawang, ini jawapan beliau. Yang kerja pun sekarang takut kan kehilangan kerja semua. Jadi number one mesti jobs lah, pasal we need the money to for the family kan. Yang nombor dua saya rasa kesihatan. Sekarang bukan saja COVID, sekarang pun ada takut dengue cases. Ditanya pula tentang sentimen penduduk di GRC ini, Cik Mariam berkata para penduduk agak berpuas hati dengan prasarana di sini. Beliau juga berkata mahu membawa pameran pekerjaan ke kawasan ini dan membantu kaum wanita mendapatkan pekerjaan. Para penduduk yang kami temui juga ada mesej untuk calon yang bertanding di kawasan undi ini. Dia jaga tempat kita dengan baik. Apa komplain ke apa, terima je lah. Pertingkatkan lagi lah apa-apa yang rakyat-rakyat Singapura perlukan lah. Dengar diorang punya story ke apalah kan. Ada yang mana dia masalah je lah. Apabila ditanya bagaimana beliau mahu memikat hati para penduduk GRC Sembawang, ini jawapan Cik Mariam. Senyum aja boleh tak? Tapi saya senyum dengan mata kan. Jadi saya rasa yang paling penting lepas ni yang paling penting kita bekerja keras. So just be active, and work hard lah for the community. Hari ini Cik Mariam juga mengadakan lawatan dari rumah ke rumah dan kedai-kedai kopi berdekatan. Di pihak pembangkang pula, Pengerusi Parti Pekerja WP, Sylvia Lim hari ini memperkenalkan lagi 5 bakal calonnya. Ini bermakna WP sudah memperkenalkan seramai 14 bakal calon serta barisan pasukannya bagi GRC Aljunied. Esok pula, Setiausaha Agung WP Pritam Singh memaklumkan pihaknya akan mendedahkan manifesto pilihan raya parti itu bagi GE 2020. Dalam kalangan 5 bakal calon yang diperkenalkan hari ini, 3 merupakan muka baru. Salah seorang daripada mereka ialah Muhammad Fadli Muhammad Fauzi, 39 tahun, seorang peguam litigasi awam dan jenayah di syarikat Ingwell Law Corporation. Lulusan Sarjana Sains Sosial dari Universiti Nasional Singapura NUS ini juga pernah berkhidmat sebagai pegawai pembangunan dasar kanan di MUIS selain pernah bekerja di Institut Kajian Asia ARI dan Institut Kajian Dasar IPS. Encik Fadli yang belum berumah tangga dan menjadi anggota WP sejak 7 tahun lalu merupakan anggota Majlis Bandaran Aljunied Hogang sejak Mei 2014. Saya ingin memikir kembali perbincangan tentang isu masyarakat Melayu bukan sebagai isu bangsa atau anggapan bahawa masalah yang dihadapi masyarakat Melayu adalah kerana tabiat budaya atau ciri-ciri orang Melayu. Semestinya kita harus melihat kepada keadaan struktur dan faktor-faktor sosioekonomi yang menyebabkan masalah-masalah dan isu-isu tersebut. Jadi daripada memahami nasib masyarakat tersebut melalui lensa bangsa, sebaliknya kita harus mendekatinya sebagai isu struktur ekonomi. 2 lagi bakal calon yang akan bertanding buat pertama kali adalah pentadbir kontrak Tan Chen Chen, 38 tahun dan pemilik produk digital Nathaniel Koh, 36 tahun. Bakat seterusnya adalah Timbalan Pengarah Persatuan Barah Singapura Kenneth Foo yang berusia 42 tahun. Encik Foo pernah bertanding di JRC Nisun dalam pilihan raya umum 2015. Ini pula Terence Tan, peguam berusia 48 tahun yang pernah bertanding di JRC Marine Parade pada tahun 2015. Encik Tan juga adalah Timbalan Setiausaha Penganjur WP. Sementara itu, pagi tadi 5 bakal calon WP bagi JRC Aljunied iaitu Pritam Singh, Sylvia Lim, Faizal Manap, Leon Pereira dan Jarul Giam turun padang untuk bertemu penduduk di kawasan Bedok North. Ini merupakan kali ketiga WP bertanding di JRC Aljunied setelah menang di sini pada 2011 dan 2015. Namun ini kali pertama ia bertanding di Aljunied tanpa Lau Tia Kiang dan Chen Shou Mao. Semasa beramah mesra bersama penduduk, mereka turut mengagikan risalah parti. Kesemuanya WP akan bertarung dalam 21 kerusi parlimen kali ini. Bahang pilihan raya semakin dirasakan meskipun belum lagi hari penamaan calon. Ikuti nanti pelbagai kemungkinan tentang siapa yang bakal bertanding di mana.
tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. COVID-19 akan menguji azam kita. Pemerintah akan melindungi anda, terutamanya yang lemah. Setiap rumah yang berakyat Singapura akan menerima $100 kredit perbekalan kesepakatan. Jumlah ini ialah tambahan kepada ribat perbekalan GST yang akan diterima dalam bulan Julai. Tambahan $300 atau $600 untuk rakyat Singapura yang layak menerima pakej bantuan keluarga dalam bulan Juni. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil dan warga emas juga akan menerima lebih banyak bantuan. Pemerintah akan membantu semua rakyat Singapura mendapat kemudahan teknologi digital. Pelajar sekolah menengah akan memiliki peranti pembelajaran digital. Warga emas berpendapatan rendah akan menerima bantuan untuk membeli peranti digital dan dibimbing untuk mahir digital. Tiada sesiapa yang akan ketinggalan. Moving forward, melangkah ke hadapan dengan kecekalan, kita akan bersepakat kekal berdaya tahan dalam mengharungi cabaran dan sentiasa bersatu padu. Solidarity with one another. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. Dengan pelonggaran langkah pemutus rantaian jangkitan, masjid-masjid serata Singapura akan dibuka secara bertahap-tahap. Betul tu. Pasti ramai yang teruja untuk kembali ke masjid bagi menunaikan ibadah mereka, kan? Tapi kita harus mengikuti panduan keselamatan. Dalam tempoh ini, masih lagi terdapat risiko gelombang kedua jangkitan virus. Buat masa ini, warga emas tidak digalakkan ke masjid kerana risiko jangkitan COVID-19 masih belum reda. Tunaikan solat di rumah saja. Jika anda tidak sihat, elakkan diri dari datang ke masjid. Ini adalah untuk kesejahteraan jemaah lain. Setiap masjid akan melaksanakan pendaftaran bagi pengesanan kontak dan pengambilan suhu badan. Jangan lupa pula membawa kad pengenalan anda atau telefon bimbit untuk mendaftar melalui Safe Entry. Pastikan anda membawa sejadah sendiri dan sentiasa memakai pelitup semasa berada di masjid, termasuk semasa menunaikan solat. Elak berkumpul apabila beratur di luar masjid. Dan jangan lupa amalkan jarak selamat. Ingat ya, elakkan bersalaman atau berpelukan. Dan jangan lupa amalkan salam mufti. Bersabar dan terus berusaha, itulah cara kita. Setiap langkah kebaikan akan menguatkan pencegahan. Jadikan masjid tempat yang bersih dan suci dari penularan. Inilah sumbangan kita dan tanggungjawab bersama. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh SG United. Berita diteruskan. Pasukan Parti Tindakan Rakyat PAP yang bertanding di JRC West Coast pada 2015 akan berkempen berdasarkan rekod perkhidmatan masa lalu dan menumpukan perhatian kepada usaha memperbaiki kehidupan para penduduk. Menteri Penerangan dan Perhubungan S. Iswaran yang merupakan sebahagian pasukan itu berkata demikian selepas melawat Pasar Tiban di JRC West Coast. Semalam, Parti Kemajuan Singapura PSP menyatakan parti itu bakal bertanding di kawasan undi tersebut. Menurut Encik Iswaran yang bersama Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat, lawatan ini hari ini bertujuan mendengar keprihatinan para penduduk dan memahami bagaimana dasar-dasar negara seperti belanja